Basmalah tadi barakahnya hanya pada permulaannya sahaja, barakahnya. Tidak sari atau tidak bergerak, berjalan bersama dengannya sepanjang penulisan tersebut sehingga selesai. Kalau ba tadi dijadikan dengan makna isti'anah, nanti akan waham ataupun orang akan fikir bahawa nama Allah dijadikan maksud kepada tujuan yang lain. Bukan kerana Allah, tapi kerana tulisan. Wa illah as-Sakandari wa ila sayyidina al-imam Abul Barakat, ila sayyidina al-imam Abil Barakat Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu ta'ala anhu usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila jami'i al-aqtab al-arba'ah wa ila jami'i a'immatil arba'ah wa ila jami'il budala wa ila jami'il nuqaba ila jami'il autad wa ila jami'il ajras usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in biniyatil qabul وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد, kita sambung semula pengajian bagi kitab Syarah Qaridah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Sayyidi Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah masuk pada perbahasan Al-Basmalah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu, yakni bismillahirrahmanirrahim, aku mengarang. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim aku mengarang, ay u'allifu. Innama qaddarna al-muta'allaqa fi'lan. Baik, kenapa kata Imam Abul Barakat Sayyidi Ahmad Dardir mengatakan kenapa sesungguhnya kami mentakdirkan muta'allaqnya dengan makna jar dan majrurnya tersebut. Jadi jar dan majrur ini ada ta'alluq dengan yang mahzuf, yang mungkin kita takdirkan sama ada ianya isim ataupun fi'il, dan boleh juga ditakkan sama ada mutaqaddim atau mutaakhir, ditakkan di depan ataupun dikemudiankan, sama ada dia berbentuk khas ataupun am. Jadi bila mana Al-Imam Dardir rahimahullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim ay u'allifu, seolah-olah macam dia menyebut bismillahirrahmanirrahim u'allifu, iaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya menulis. Saya menulis itu ditakdirkan yang pertama perbuatan, u'allifu tadi adalah fi'al. Baik, kenapa takdirnya, ta'lilnya li'anna al-asla fil amali lil af'al, karena asal bagi sesuatu amal tadi adalah kepada fi'il. Wa mutaakhiran, kenapa ditakhirkan? Kenapa tak sebut u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim? Tapi disebut bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ini ta'lil yang kedua pula. Ta'lil kenapa dipilih dengan ta'khir, mutaakhiran. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul ikhtisas. Yufidul ikhtisas, karena mendahulukan ma'mul. Al-ma'mul di sini bukan mesti dengan makna maf'ul saja. Ma'mul di sini dengan makna yang mana setelahnya ada amilnya, maka ma'mulnya dikemudiankan ataupun didahulukan. Tamam? Jadi sepatutnya ma'mul di sini adalah bismillah. Tamam? Ma'mulnya bismillah, maksudnya u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa ditakdimkan ma'mul daripada amil? Amilnya u'allif. Tamam?
Jadi kata al-imam, liyufid al-ikhtisas. Nah, tujuannya yufidu al-ikhtisas, untuk menunjukkan faedah kepada ikhtisas. Ikhtisas dengan maksud hanya semata-mata dengan nama Allah saya menulis. Itu maksudnya. Itu maksud ikhtisas. Hanya semata-mata dengan nama Allah, ataupun saya khususkan dengan nama Allah untuk menulis. Boleh? Itu kenapa ditakhirkan. Jadi kalau dalam bahasa, kata Maulana Syekh Fatihi Hijazi dalam syarahan beliau pernah sekali disebut, kadang-kadang ditakdimkan ma'mul 'ala al-'amil. Macam mana ditunjukkan dengan ala sabilil ikhtisas? Dia kata untuk mudah faham. Contoh, kalau seorang tadi ke rumahnya, dibawa seseorang bersama dengannya dalam untuk balik ke rumah. Kemudian bila beliau, orang tuan rumah tersebut, menyerahkan kunci dan diberikan kepada yang bukan tuan rumah, tapi disuruh untuk dia buka pintu. Ini dalil kata amilnya tuan rumah tadi adalah patutnya di depan, yang tetamu tadi di belakang. Tapi bila mana didahulukan tetamu ke depan untuk buka pintu, maksudnya ini ada nau' minal khas, nau' minal ikhtisas. Maksudnya ada hubungan khusus di antara tuan rumah tersebut dengan tetamu tadi yang disuruh ke depan untuk buka pintu. Patutnya yang aslinya tuan rumah lah buka pintu. Gitu. Ini macam ni juga dalam susunan, dalam bahasa Arab. Maknanya yang aslinya atau asalnya amil terdahulu, kemudian ma'mul kemudian. Tapi di sini terbalik. Keadaannya menjadi agak sedikit istimewa ketika mana ma'mul didahulukan, amilnya dikemudiankan. Maka karena itu disebutkan ini adalah untuk menunjukkan faedah ikhtisas. Ini dikhususkan. Jadi kalau kita terjemah dengan makna, jadi saya mengkhususkan dengan nama Allah untuk menulis. Hanya dengan nama Allah saya menulis. Itu maksudnya. Wa khassan dan ianya khas. Khas dengan makna u'allifu, maksudnya. Dia khususkan dengan makna u'allif. Dia tak sebutkan dengan abtadi'u. Dia tak sebut kata saya memulakan, tapi dia sebutkan dengan saya menulis. Jadi dikhususkan perbuatan tersebut dengan satu jenis perbuatan. Kenapa? Ta'lilnya li'anna kulla syari'in fi syai'in, kerana setiap yang masuk kepada suatu urusan yang bagi lahu an yuqaddira ma ju'ilat al-basmalatu mabda'an lah. Maka hendaklah dia mentakdirkan apa tujuan dijadikan basmalah tersebut sebagai asas permulaannya. Wali ifadati husulil barakah. Dan juga yang kedua tujuannya adalah untuk menghasilkan faedah barakah bagi jami' ajza'il al-fi'li, bagi keseluruhan juzuk perbuatan tersebut. Jadi bila mana dia menulis, jadi bermakna Bismillahirrahmanirrahim, dan barakahnya tersebut akan menyertai setiap sudut penulisannya tadi. Itu maknanya. Boleh faham? Jadi di sini Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memahami ketika mana basmalah diletakkan di dalam suatu tulisan, maka dipandang pada sudut tersebut. Tamam? Sama ada ditakdirkan muta'allaqnya tadi fi'il ataupun isim, dan beliau memilih fi'il, dan beliau menyebutkan ta'lil beliau kenapa memilih fi'il. Dan kemudian mutaakhiran, yang kedua diletakkan muta'allaq tadi pula takhir, terkemudian, terkebelakang, maksudnya letakkan di kebelakang, dan ada ta'lilnya. Kenapa al-amil ditakhirkan dan ma'mulnya ditakdimkan. Dan khas, dan ianya khas secara khusus dikhususkan dengan u'allifu, tidak hanya umum dengan makna saya memulakan, apa saja permulaan. Karena kalau saya memulakan dengan basmalah, boleh jadi nanti akan difahami oleh sebahagian orang, kata basmalah tadi barakahnya hanya pada permulaannya sahaja, barakahnya tidak sari atau tidak bergerak berjalan bersama dengannya sepanjang penulisan tersebut sehingga selesai. Hanya dipaham kata ianya hanya khusus pada waktu permulaan. Karena itu beliau meletakkan khas dengan khusus
diletakkan makna tulisan. U'allifu, ini saya menulis. Baik. Wal ba'u lil isti'anati, dan ba' lil isti'anah. Bismillah tu, balik semula kepada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba' lil isti'anah. Ba' isti'anah adalah merupakan ba' yang masuk menjadi perantara di antara fa'il dengan maf'ul. Al-ba' al-isti'anah hiya daqilatu lil-wasitati bainal fa'ili wa maf'ulih. Jadi dia masuk menjadi perantara di antara fa'il dengan maf'ul. Contoh, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Jadi katabtu bil qalami itu antara fa'il dengan maf'ulnya, diletakkan dengan ba' di tengah sebagai wasitah untuk menunjukkan kata saya menulis dengan bantuan pen. Itu. Dan sebahagian ulama mengatakan pada menjadikan ba' tadi sebagai isti'anah, dengan makna isti'anah tersebut ihamun bi anna ismallahi maqsurun li ghairihi la li dzatihi. Ini sebahagian ulama menjawab kata ataupun menyebutkan kalau ba' tadi dijadikan dengan makna isti'anah, maka nanti akan waham ataupun orang akan fikir bahawa nama Allah dijadikan maksud kepada tujuan yang lain, bukan kerana Allah tapi kerana tulisan. Ditulis u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim, ay u'allifu bi isti'anati ismillah. Jadi ismullah ni hanya jadi sebagai sebab ataupun bantuan untuk menulis tadi sahaja, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka fayakunu bi mathabatil alah. Maka ismullah tadi akan menjadi seperti alat sahaja. Kenapa? Lianna ba'al isti'anati tadkhulu 'alaiha. Kerana ba' isti'anah masuk kepada asma' tadi. Baik. Jadi al-aula yang utamanya adalah memilih dengan pandangan al-musahabah. Waktu Imam Dardi menyebutkan juga au lil musahabati ala wajhi tabarruk. Jadi waw ba tadi boleh letak dengan ba makna dengan isti'anah, dan ada wajah ihamnya, maksudnya ada sebahagian ulama tidak bersetuju dengan perkara tersebut, kerana kalau diletakkan dengan ba isti'anah bermaksud menjadikan nama Allah sebagai alat bukan sebagai maksud. Maka yang sepatutnya dijadikan ba tadi adalah dengan makna musahabah. Tengoklah bagaimana Masyaikh Al-Imam Ad-Dardi rahimahullah memberi kepada gambaran seorang murid ketika membaca kitab ini untuk melihat bagaimana para ulama memandang kepada setiap tulisan tadi. Ini dipanggil deep reading ni panggil. Ini bacaan yang mendalam. Ini bacaan mendalam, jadi dia bahaskan, dia syarahkan, dikeluarkan makna bacaan mendalam tadi. Jadi kalau kamu buka ataupun kamu melihat seseorang alim menulis dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, baik apa yang kamu akan gambarkan, apa yang kamu faham daripada tulisan tersebut. Ni, faham macam saya faham, kata beliau. Fahami seperti yang saya faham, maka akan mendapat makna yang halus dengan kefahaman tersebut. Itu makna yang ingin beliau maksudkan dengan lisanul hal dipanggil. Walaupun dia tidak tulis di sini, tapi lisanul halnya menunjukkan ke arah tersebut. Sama. Jadi ba' lil isti'anah, maka kita telah sebut kata ba' isti'anah wajhun dhaif, dan yang qawinya adalah lil musahabati ala wajhi tabarruk. Tujuannya adalah musahabah, iaitu dengan makna saya menulis dengan nama Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata dengan Allah, dengan nama Allah saya menulis karangan ini, dan kemudian tulisan ini apa dia? Disertai, hal keadaannya disertai dengan setiap baitnya, setiap rangkap syairnya dengan barakah. Barakah nama Allah yang agung. Jadi kerana itu kitab ini ketika ditakdirkan begitu, maka Allah catatkan qabul. Allah catatkan qabul. Jadi ini juga mengajar kepada orang yang nak menulis sesuatu tulisan, ketika dia mula menulis Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan makna ini. Ketika tulis Bismillahirrahmanirrahim u'allifu, dan kemudian diletakkan mu'allif, ditakhirkan. Kenapa? Lil ikhtisas. Lil ikhtisas, kenapa? Kerana taqdimul ma'mul 'ala al-'amil yufidu al-ikhtisas.
Kemudian apa dia lagi? Khas, yakni uallif, kerana saya sedang menulis. Jadi kalau kita makan pula bismillahirrahmanirrahim, kulu. Ketika minum bismillahirrahmanirrahim, terus hadir dalam kepala bismillahirrahmanirrahim. Ashrabu, ketika berjalan nak musafir, bismillahirrahmanirrahim. Mula naik kereta, bismillahirrahmanirrahim. Usafiru. Jadi kita hadirkan macam tu, dan kita takhirkan, dan kita khaskan perjalanan itu, maksudnya akan musahabah perjalanan kita tadi dengan barakah sepanjang perjalanan. Kalau minum, minuman kita tadi barakah sepanjang kita minum. Dan air yang masuk tadi pun akan musahabah dengan barakatillah. Barakah ismullah ta'ala al-azim. Kemudian makan sama juga, maka itu akan menghasilkan asrar, sir nama Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah tersebut. Wal ismu, dan isim bila bismillah, al ismu lughatan, segi lughah, ma dalla ala musamma. Isim segi lughah, lughatan, lughah dengan apa ni, i'rab lughah apa dia? I'rab lughah yang kuatnya adalah tamyiz. Tamyiz. Cuma sebahagian dan kebanyakan para ulama menterjemahkan lughah tadi ataupun mengi'rab lughah tadi dengan i'rab apa ni, mansub ala naz'il khafid, maksudnya fi lughatin. Al-ismu lughatan ma dalla ala musamma, yang menunjukkan kepada penama. Itu nama isim, yang menunjukkan kepada penama. Jadi kalau kita namakan ini ada sibhah, ada ism, tamam, maka ketika mana dinamakan sibhah tu, maka ditunjuk kepada apa sibhah? Kepada alatus sibhah ni, maksudnya kepada penamanya. Dinamakan seorang tadi dengan fulan, maka ditunjukkan kepada penamanya. Wa indan nuhah, di sisi para ahli nuhah pula, para ulama nahu, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya, maksud dia ada makna. Jadi dia berbeza dengan huruf, karena huruf yakni ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Okay? Dan ini isim ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghaira mukhtarinin bi zamanin wad'a, tetapi tidak disertakan dengan masa. Wad'an maksudnya hala kaunihi wad'an, ketika diletakkan nama tersebut diletakkan dengan masa. Contoh seorang tadi namakan anaknya dengan Ahmad contohnya. Jadi adakah bermakna dia menamakan Ahmad tadi dengan makna mudhari' ataupun dengan makna yang lepas ataupun dengan makna sekarang Ahmad akan datang tidak Ahmad, dia tidak terpuji? Tak, dia tidak letakkan tadi dengan makna, dan yang ketika diletakkan tadi dengan makna, dan kemudian dia ada sertakan dengan masa pada ketika letakkan nama tadi, tidak letakkan dengan masa. Faham? Jadi ini berbeza dengan fi'il, karena fi'il ma dalla ala ma'nan fi nafsihi mukhtarinan bi zamanin wad'an. Wad'an maksudnya hala kaunihi wad'an, ketika diletakkan nama tersebut disertakan sebutan tadi bersama dengan masa. Contoh daraba fi'il madhi, maka ketika diletakkan dengan da, ra, ba, maksudnya perbuatan memukul tadi telah berlaku. Jadi da, ra, ba tadi ada dal ala makna fi nafsih, ada makna, dan kemudian mukhtarin bi zaman wad'an, dan dia ada berserta dengan masa pada ketika diletakkan nama tersebut, diletakkan dengan perkataan tadi pada ketika diletakkan. Boleh faham? Wa huwa mushtaqun 'inda al-Basri min as-sumu, dan di sisi para ahli Basrah ianya mushtaq daripada apa, ataupun kata pecahannya. Ini salah satu lagi daripada perbahasan dalam lughah. Iaitu al-ismu diambil daripada as-sumu 'inda madrasatil basriyin. Madrasah Basrah mengatakan bahawa al-ismu adalah daripada as-sumu. As-sumu dengan makna al-ulu. Li'annahu ya'lu bihi musammahu min al-qafa. Kerana dia meninggikan penama tersebut yang dinamakan dengannya daripada qafa, maksudnya daripada ketidaktahuan kepada dikenal. Yadhhar maksudnya min al-qafa ay yadhharu, maksudnya dizahirkan dengan nama tersebut. Jadi ketika seorang tadi didebut dengan fulan,
Ketika dinamakan dia dengan nama sesuatu, maka dizahirkan dengan nama tersebut. Maka al-ismu daripada sumu. Sumu bermakna ulu. Al-ulu kenapa? Li'annahu ya'lu bihi musammahu. Tamam? Kerana dia akan meninggikan bagi penamanya min al-khafa. Yadhharu. Yang dia zahirkan penama tersebut. Maksudnya. Fa asluhu simmun. Asalnya simmun. Bikasrin fasukun. Faquffifa bihazfi labi. Nah, asalnya di sini ditakfifkan dengan hazafkan lam. Kita akan tengok satu. Hazafkan lam. Wa 'uwidha 'anha hamzatul wasli ba'da taskini fa'ih. Ini dalam ilmu saraf. Dan kemudian digantikan dengan hamzah wasal setelah mana disukunkan fa-nya. Tadi ya. Ini itu mana fa. Mana ni semua sin mim waw ni. Ni dia punya perbahasannya. Jadi al-ismu asalnya adalah apa? Sumu. Baik, tapi dah sumu, asalnya sumu. Macam mana boleh tukar jadi ismu? Faham? Jadi katanya sumu ni asalnya daripada simbun. Simbun. Baik, dalam bahasa Arab dia kata apa tadi? Dan kemudian dihazafkan lamnya, betul? Dihazafkan lam. Mana lam? Tak ada lam pun di sini. Karena ditakdirkan perkataan ini seperti ini. Fa, ain dan lam. Tamam? Jadi bacaan dia fi'al. Dihazafkan lam, maksudnya dihazafkan ni pada kedudukan lam. Maksudnya waw. Dihazafkan. Jadi bakinya jadi jangan jadi sin. Dan diletakkan, digantikan widha. Waw tadi ni digantikan menjadi alif hamzatul wasl. Hamzatul al-wasl. Tamam? Dan kemudian ditukarkan sin tadi. Setelah tu dia kata apa? Widha anha hamzatul wasli ba'da taskini fa'ihi. Selepas disukunkan fa-nya. Mana keadaan fa di sini? Fa dia ni fa. Yang ni disukunkan. Ni. Boleh? Jadi kalau kata apa ni maka di sini dia baca ismun. Ismun. Macam tu. Jadi kalau orang tanya, apa dia wazan ismun? Berdasarkan Basri? Maka jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Irfan? Wazannya apa? Laf'un. Ini fi'lun dia lah. Hak ni pergi tukar pergi depan. Laf'un. Wazannya di laf'un. Faham? Baik. Baik, di sisi Kufi pula. Wa indal Kufi minas simah. Daripada simah. Wahiyal alamah. Simah maknanya alamah. Liannahu alamatun ala musammah wa asluhu wasmun. Aywa. Faquffifa bihazfi fa'ihi thumma 'uwidha 'anha hamzatul wasli. Tengok sini. Di sisi Kufi, ni mazhab Basri. Ni Basri. Mazhab Kufi kata apa tadi? Asalnya pada simah. Asalnya simah. Beza tu. Dan kemudian bila simah apa ni? Dia wahiyya alamah li'annahu alamatun ala musammahu asluhu wasmun. Asalnya adalah wasmun. Ni asalnya. Ni asal. Ni kalau Basri. Wasmun. Jadi sila. Simah. Kini wasmun.
Ni. Kemudian uwidha biasanya apa dia? Fa'alun. Okey. Ingat saya ni. Kemudian ditukarkan waw kepada hamzah, kepada hamzatul wasl. Jadi sebenarnya asmun lah. Ditukarkan jadi ismun. Tamam? Khuffifa bi hazfi fa'ihi thumma uwidha anha hamzatul wasli. Baik. Jadi apa wazannya? Fi'lun. Ismun. Ini ismun. Sebenarnya fa'lun. Kemudian jadi apa? Fi'lun. Jadi kalau mazhab Basri wazannya laf'un. Kalau mazhab Kufi dia punya bacaan dia fi'lun. Boleh? Dari sisi Basri ismun dengan makna daripada perkataan sumu bermakna ulu. Maka dari segi Kufi, di sisi para ulama Kufi, ismun dengan makna dia diambil daripada perkataan as-simah dan dia bermakna alamah, bagi tanda. Tamam? Wal muradu bihi huna al-musamma. Yang dimaksudkan di sini adalah al-musamma. Isim di sini dengan makna musamma. Al-ismu wal musamma, ay zatul musamma. Jadi isim di sini dengan makna zat. Boleh? Iaitu dengan makna ay musta'inan bi musammallahi. Ay musta'inan billah, dengan makna bi zatillahi ta'ala. Boleh? Wal idhafatu lil bayan dengan makna bi musamma ay bi musamma huwa Allah. Maksudnya bismillah ay bismi huwa Allah. Kalau kita sebut bismillahi, maka takdirnya apa dia? Idhafah tadi lil bayan. Idhafah lil bayan, ismullah, isim mudhaf, Allah mudhafu ilaih. Maka takdirnya ini mudhafu ilaih ni idhafah lil bayan. Idhafah lil bayan takdirnya huwa. Maksudnya bismin huwa Allah. Maksudnya. Faham? Saya meminta pertolongan dengan nama. Dengan nama tu apa dia? Dengan nama yang dimasukkan tadi adalah kepada Allah, zatnya yang maha agung. Itu maksudnya. Wallahu alamun ala zati al-wajibil wujud al-khaliqi lil alam. Jadi Allah adalah alam ala zati al-wajibil wujud. Adalah kata nama bagi zat wajibil wujud. Itu makna Allah. Jadi ada orang kata Allah tidak ada makna, ada ghabi. Ini orang tak tahu dia mengaji mana. Macam Allah tidak ada makna. Kata dia zikir tak boleh sebut. Kalau sebut Allah, tak boleh kata kerana tak ada makna. Dia kena tambah depan subhanallah ataupun alhamdulillah, dia kata baru ada makna. Baik, kalau macam tu sebagian orang jawab balik, kata buang Allah tu, baca subhana saja. Try tengok. Subhana. Ada mana? Kalau tak ada Allah kat situ. Boleh? Allah ada makna tu, Allah alamun ala zatil wajibil wujud. Apa makna wajibil wujud? Ay sabiti, al-wajibu ay bermakna as-sabitu alladhi la yaqbal al-intifa azalan wa abada. Yani sabit, yang tetap, yang kekal, yang tidak menerima penafian selama-lamanya. Itu makna al-wajib. Jadi makna wajibul wujud bagi Allah Ta'ala maksudnya apa dia? Laisa jaizul wujud. Atau laisa jaizal wujud. Jadi Allah bukan laisa jaizal wujud. Bukan Allah itu harus wujudnya. Ataupun laisa mustahilal wujud. Ataupun Allah itu mustahil wujud. Nah, Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Ini kerana kalau Allah jaizul wujud, maka laqabilal wujud taratan wal adamu taratan ukhra. Kalau jaiz maksudnya boleh menerima ada sekali sekala ada, boleh jadi juga tidak menerima ada. Itu dipanggil jaizul wujud. Kalau kata mustahil pula, lama qabila wujudan asla, maka tidak akan wujud terus pada azali lagi. Jadi Allah wajibul wujud dengan makna apa? La yaqbal al-intifa. Maksudnya azalan wa abada, tidak menerima penafian pada kewujudan Allah. Maksudnya Allah itu mesti ada, mustahil tiada.
Tamam? Al-Khaliqi lil alam, yang menjadikan alam. Ar-Rahmanir Rahim, ataupun baca Ar-Rahmanur Rahim dengan ala sabilil i'rab, maksudnya kita baca dengan istinaf, dan ini untuk i'rab. Tamam? Ar-Rahmanur Rahim, apa dia Ar-Rahmanur Rahim ni ditafsirkan satu persatu. Tadi dah baca Bismillahirrahmanirrahim, dah syarah ba. Ba tadi untuk apa? Ba tadi untuk isti'anah ke untuk musahabah? Musahabah. Nah, untuk musahabah. Walaupun boleh letak dengan makna isti'anah, cuma padanya iham, kita dah sebut tadi. Allah bismi, isim pun dah dibahas. Apa makna isim? Lepas tu saya kata, kitab Imam Dardir ni, kitabnya, kata Maulana Syekh Muhammad Said Hanbali, dia kata kalau dibaca kitab ni, 10 kali dibaca kitab ni, ini lebih baik daripada dibaca kitab besar tapi tidak diulang bacaan tersebut. Ni kalau dibaca dan dipegang betul-betul, ini akan jadi panduan besar kepada para murid, hatta kepada para guru. Tamam? Dan kitab ini, Al-Imam Dardir membahaskan permasalahan tersebut, satu masalah tadi. Sebelum sempat kita jadi bosan, beliau berpindah. Dia tak sempat bosan. Nah, dan sepatutnya tidak tidur dalam kelas ni. Itu Syarimi, tu dah nampak ada tanda-tanda alamat tu. Dan kelas ni tidak tidur, kerana saya akan tunggu orang panggil apa, perbahasan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah ta'ala. Baik. Ar-Rahmanur Rahim, sifatani musyabbahatani. Ar-Rahmanur Rahim adalah sifat musyabbah. Dua-dua ni sifat musyabbah. Apa dia makna sifat musyabbah? Dinamakan sifat musyabbah, nah, sumiyat bidzalika tashbihan laha bismil fa'il. Kerana dia bersamaan, nampak seakan-akan macam isim fa'il. Nah, dia macam isim fa'il. Wahia, apa ni sifat musyabbah ni, apa dia? Masira min fi'lin lazimin. Nah, yang mana diletakkan sirahnya daripada fi'il lazim. Liman qama bihil fi'lu. Nah, ala makna subut. Yani kepada siapa yang menjalankan atau mendirikan fi'il perbuatan tersebut ala wajhi subut, dengan makna atau ala makna subut, dengan makna disabitkan ataupun dikekalkan makna tadi kepada pelaksana kepada perbuatan tersebut. Tamam. Jadi nampak macam isim fa'il. Nah, dan dia sifah musyabbahah ni seolah macam dia adalah sifah yang sabit kepada orang yang melaksanakan perbuatan tadi. Contohnya karuma, maka diletakkan dengan karim. Karim ni orang akan beza, takut nanti orang kata ni isim fa'il. Lah ada sifah musyabbah. Sebab tu dipanggil sifah musyabbah, kerana dia tashbihan seakan-akan macam isim fa'il. Tapi maknanya lebih mendalam. Kenapa? Kerana isim fa'il darib contohnya, jadi dia memukul pada waktu tu, kemudian dia tidak pukul lagi. Bukan sifat dia sebagai pemukul. Tapi karim, dia isim fa'il yang mana dia melakukan karam, kemuliaan, dan sifat tadi sajiyah, menjadi darah daging. Nah, sabit lahu. Itu maksudnya. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah sifat musyabbah. Jika orang tanya kenapa dia masih sifat musyabbah, ini jawapan dia. Nah, sumiyat bidzalika tashbihan laha bismin fa'il. Dan sifat musyabbah ini biasanya sirahnya dijadikan daripada fi'il lazim, bukan daripada fi'il muta'addi. Ini kalau nak baca kitab ni, maksudnya kena ada saraf, kena mengaji nahu dan seumpama. Faham? Jadi dia bukan fi'il muta'addi. Baik, bila mana perkataan Rahman dengan Rahim ni adalah berasal daripada fi'il muta'addi. Mana dia muta'addi, dia memerlukan kepada maf'ul, maksudnya. Rahima Zaidun, siapa dia? Bakran, contohnya. Jadi dia kena ada maf'ul. Dia tidak boleh ada fa'il saja, kerana dia fa'il yang muta'addi. Maka Rahima adalah fa'il muta'addi,
Wasifah musyabbahah la tusaru illa min fi'li lazim. Ingatlah sifat musyabbahah itu tidak akan boleh disirahkan melainkan daripada fi'il lazim sahaja. Maka di sini diturunkan makna rahim tadi kepada manzilatul lazim, iaitu dengan makna an yaqsuda isbatahu lil fa'ili faqat. Jadi dimaksudkan untuk isbatkannya pada fa'il sahaja, tanpa iktibarkan ta'alluqnya dengan maf'ul. Maksudnya kita ambil fi'il tersebut, ni para ulama Arab tadi mengambil fi'il tadi dan meletakkan dia seakan seperti fi'il lazim. Yang tanpa mulahazah, melihat kepada ada wujudnya maf'ul. Cukup sekadar ta'alluqnya tadi dengan fa'il pembuat tadi sahaja. Tamam? Ataupun maksudnya tak perlu tukar. Maksudnya kalau kata dengan makna tak perlu tukar sirahnya. Rahimah, rahimah. Kekalkan rahimah dan kemudian maknanya saja kita iktibarkan dalam zihin. Bahawa maknanya tidak ta'addi ila ghair atau ila al-maf'ul, hanya sekadar diiktibarkan kepada fa'ilnya sahaja. Maka dia bimanzilati, manzilati apa? Manzilatil lazim. Maksudnya tak kata fahuwa lazim. Tak, huwa bimanzilatil lazim. Itu takbir yang adaq. Bimanzilatil lazim. Hadza laisa lazim, huwa bimanzilatil lazim. Tamam. Ataupun yang kedua cara jawab dia, menjadikan fi'il lazim tadi ala sighati fa'ula bidham. Maka dia terus jadi mutaaddi. Dia terus jadi lazim. Tukarkan jadi rahuma. Jadi rahuma. Baik, setelah kita faham itu, baru kita tengok Al-Imam Dardi sebut apa. Imam Dardi kata Ar-Rahmanur Rahim sifatani musyabbahatani. Kita dah faham apa dia sifat musyabbahah. Buniyata lil mubalaghah, yang mana kedua-duanya dibinakan dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Ni kata Syekh Jamal rahimahullah hafizahullah taala, Maulana Syekh Jamal kata hadza muskil. Ini agak sedikit muskil. Kenapa? Karena para ulama Arab meletakkan hasr ataupun bilangan tertentu sahaja kepada sirah mubalaghah. Ada bentuk tertentu pada sirah mubalaghah, ada 5 sahaja. Fi khamsati awzan. Ada 5 wazan bagi pembentukan sirah mubalaghah, iaitu fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il dan fa'il. Baik. Jadi Rahman duduk dalam bahagian mana? Dalam bahagian fa'al, dalam bahagian mif'al, dalam bahagian fa'ul, dalam bahagian fa'il, dalam bahagian fa'il. Mana satu? Baik, kalau Rahim boleh jadi lagi fa'il. Tapi kalau Rahman nak duduk di mana? Karena dia sebut buniyata lil mubalaghah, kedua-duanya dibina dengan mubalaghah. Baik, mana satu? Fal jawab, maka kata ulama, annahu mufidun lil mubalaghah bi ma'na la bi sirah. Ia memberi makna mubalaghah pada maknanya, bukan pada sirahnya. Tamam? Jadi bukan makna di sini mubalaghah tadi dengan an yunsaba li syai'i aktsar mimma huwa lah. Jadi bukan di sini dimaksudkan mubalaghah di sini dengan makna dinisbahkan sesuatu tadi dengan yang lebih daripada apa yang ada pada orang tadi. Contoh kita kata dia ni memang kuat gila, begitu. Kan kata orang Melayu kita kan, kalau kuat gila tu kan mubalaghah. Tambah. Dia kuat gila tu maksudnya boleh angkat bangunan. Dia boleh angkat kereta 3 biji. Dia kata dia nampak kuat gila tu sebab dia masuk dalam MMA dan kemudian dia menang. Dia kata itu, tapi kalau suruh tumbuk kereta jeep, kita gerak kereta tu pun, tangan dia pula patah. Ataupun dia akan rosak. Faham? Jadi kita kata macam mana kamu kata kuat gila tadi? Kita kata kita nisbahkan dia dengan sesuatu yang aksar mimma huwalah, lebih daripada apa yang dia ada. Ini bukan maksud di sini. Fadzalika muntafin fi haqqihi ta'ala. Karena kalau kita sebut mubalaghah di sini pada macam tu, maksudnya kita nisbahkan kepada Allah dengan satu sifat yang mubalaghah. Maksudnya sebenarnya tak sampai tahap tu. Ini muntafi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita letakkan macam tu. Karena apa? Iz qudratuhu la tatanaha. Karena qudrah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghujungnya. Dan dimaksudkan dengan mubalaghah di sini adalah mubalaghah nahwiyah sahaja. Ataupun dengan maknanya kasratu ma'anihima wa kasratu muta'allaqatihima ma'a baqa'il ma'na al-awwal. Iaitu dengan makna
banyaknya makna bagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut, dan banyaknya ta'alluqnya. Tempat rahmatnya Allah Ta'ala tadi disalurkan tadi sangat banyak, maka itu dipanggil mubalaghah, dengan makna apa ni, yang asal dikekalkan Ar-Rahman, dengan makna yang nanti kita akan tengok maksud bagi Ar-Rahmah tersebut. Boleh? Nampak tak berapa perbahasan dalam masalah tersebut saja? Sifah musyabbahah, kemudian buniyata lil mubalaghah, kemudian ada iskal berlaku. Sedangkan mubalaghah ada 5 wazan sahaja diletak oleh ulama: fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Fa'il. Maaf. Jadi 5 saja. Ingat betul yang tu? Ada Najmi? Fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Ingat 5 tu ya, elok. Dan kenapa dipanggil mubalaghah tadi? Kita kata mubalaghah hanya pada sudut makna saja. Kenapa dijawab oleh para ulama? Antara Imam Sibai menjawab, kata kenapa tak ada satu pun daripada wazan tadi pada Ar-Rahman. Ar-Rahim boleh jadi ada pada fa'il, tapi Ar-Rahman letak di mana satu wazan dia? Maka katanya adalah mubalaghah bil makna, la bis sirah. Bukan dengan sirah salah satu daripada 5 tersebut, tapi dengan makna. Dan kemudian mubalaghah tadi pula disebutkan lagi bukan dengan makna, disandarkan sesuatu yang yunsaba li syai' aksara mimma huwa lah, lebih daripada apa yang ada pada orang tersebut, sesuatu tadi. Nah, itu tidak layak bagi Allah kalau diletakkan dengan makna tersebut. Tapi dimaksudkan dengan sini adalah makna mubalaghah nahwiyah, iaitu kasratu ma'aniha atau ma'anihima wa kasratu muta'allaqatihima. Itu maksudnya. Ma'a baqa'i ma'na al-awwal, dengan dikekalkan makna yang pertama. Baik, jelas. Sifatani musyabbahatan buniyata lil mubalaghah. Selesai. Min rahima. Baik. Daripada rahima bil kasri. Rahima. Imma bitanzilihi manzilatan lazim. Tu tengok Syekh Syarah. Sama ada, sebab rahima ni adalah fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Sebab tu Syekh sebut imma bitanzilihi manzilatan lazim. Sama ada kita letakkan dia seakan seperti dia fi'il lazim, iaitu dengan maksud kita iktibarkan dalam zihin bahawa tidak ditakdirkan maf'ulnya, takdirkan fa'ilnya sahaja. Bi an yuqsada itsbatuhu lil fa'il faqat. Itu dengan kita qasadkan dalam akal zihin kita ini bahawa disabitkan hanya pada fa'ilnya sahaja, min ghairi i'tibari ta'alluqihi bi maf'ul, tanpa i'tibar dia ada keterkaitan dengan maf'ul. Karena kita letakkan dia bi manzilatil lazim. Faham? Baik. Wa imma, ataupun yang kedua, bi ja'lihi laziman, menjadikan dia lazim. Baik, macam mana dijadikan dia lazim? Bi an yunqala ila fa'ula bid-dhamm, dengan dipindahkan dia kepada wazan fa'ula. Jadi rahuma, bukan rahima. Jadi kalau jadi rahuma, maka dia terus jadi lazim. Kalau rahima, dia jadi muta'addi. Dan muta'addi tidak boleh jadi sifat musyabbahah. Maka kalau nak jadikan dia sebagai sifat musyabbahah, maka dia kena tukar kepada 2 keadaan tadi. Sama ada bimanzilatil lazim, atau ditukarkan kepada sirah fa'ula, jadi rahuma. Wa inna mahtija li anna sifah al-musyabbahata innama tusagu minal lazim. Baik, lepas tu Syekh bagi taklil pula. Kenapa sampai macam tu sekali nak kena buat, wahai imam? Sampai nak kena takdirkan dia, sampai nak kena tukar sirahnya dan seumpamanya. Kenapa? Ada nau' min at-takalluf. Seolah orang kata macam tu. Kata beliau, ada laisa min at-takalluf, ada min al-ilm ya ghabi. Ni ilm. Inna mahtija li anna sifat al-musyabbahata innama tusagu min al-lazim. Mana diperlukan untuk menukarkan sirah tadi adalah kerana rahima tadi adalah fi'il muta'addi, dan fi'il muta'addi tidak akan boleh untuk menjadi sifat musyabbah. Untuk menukarkan dia jadi sifat musyabbah, maka dia perlu disirahkan, ataupun fi'il sifat musyabbah asalnya adalah berlaku disirahkan daripada fi'il lazim. Karena itu kita melakukan demikian. Kata Aristotle, Einstein kata apa? Kalau benda payah, tak payah pun ni, senang.
Kalau benda payah kamu tak mampu terang dengan senang, bermakna kamu tak faham. Ar-rahmatu riqqatul qalbi ay ra'fatuh. Ar-rahmah riqqatul qalbi ay ra'fatuh. Apa makna rahmah? Rahmah maknanya adalah lembut hati. Ay ra'fatuhu maksudnya bersifat kasih ataupun lembut. Wahia ar-rahmah tadi ataupun riqqatul qalbi tadi, rahmah tersebut, hiya tu kembali kepada rahmah, tastalzimu at-tafaddula wal ihsan. Maka dengan rahmah dan lembut hati tadi, biasanya akan lazim padanya apa dia? Dia akan melakukan kebaikan dan memberikan kelebihan, tafaddul. Fahuwa ghayatuha. Dan at-tafaddul dengan ihsan tu adalah ghayah kepada rahmah. Ghayah ataupun penghujung kepada rahmah adalah dia akan bagi kebaikan. Wahia mabda'uh. Wahia tu rahmah. Jadi huwa kembali kepada tafaddul wal ihsan, hiya kembali kepada rahmah. Jadi asalnya rahmah, penghujungnya at-tafaddul wal ihsan. Tamam? Jadi yang dimaksudkan di sini apa dia? Fayuradu minha huna, dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni apa dia? Al-ghayatu. Yang dimaksudkan daripada Ar-Rahman dan Rahim bukan dengan makna mabda', dengan makna riqqatul qalbi. Kalau riqqatul qalbi ni kita akan kata Allah Ta'ala ada qalb, ada hati macam kita ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka al-maqsudu huna atau fayuradu minha huna al-ghayatu. Yang dimaksudkan sini adalah ghayah la mabda'. Ghayahnya bukan mabda'nya. Listihalatiha alaihi ta'ala. Karena mustahil bagi Allah Ta'ala dengan makna riqqatul qalbi. Karena zalika yastalzimu al-jismiyata wa tashbihahu ta'ala bi khalqih. Ini akan jadi Allah Ta'ala berjisim dengan ada hati dan seumpamanya. Wa huwa laisa kamitslihi syai'. Tamam? Ay as-sabitu lahu al-fadlu wal ihsanu katsiran. Jadi kita tengoklah kenapa Syekh terjemahkan sabit. As-sabitu lahu fadlu wal ihsanu katsiran. Kerana hadha sifat musyabbahah. Karena sifat musyabbahah akan menjadikan sifat tadi sebagai sifat subut. Sabit lahu. Maka bila diletakkan Ar-Rahman dengan Rahim, maka maksudnya adalah sifat yang sabit, yang kekal bagi Allah, yang dengan sifat tersebut lahu fadlu wal ihsan. As-sabitu lahu al-fadlu wal ihsanu katsiran. Kadza kullu ismin min asma'ihi ta'ala. Begitu juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yuhimu zahiruhu, yang waham zahirnya khilaful murad. Jadi kalau kata kita waham pada nama-nama Allah Ta'ala, contohnya maknanya tadi, kalau mabda'nya seakan macam apa ni, berlaku waham, nanti akan jadi tashbih ataupun dengan seumpamanya, faham? Maka diletakkan dengan makna ghayahnya. Sebab tu contoh nama Allah Ta'ala apa dia lagi? Al-Latif maksudnya. Al-Latif, lutfun. Ini lemah lembut ni maksudnya kalau kita dengan hati, kita bersifat lemah lembut dengan seseorang dengan hati kita. Baik, Allah Ta'ala maksudkannya tadi bukan dengan mabda'nya lemah lembut tadi, tapi lemah lembut tadi akan menyebabkan orang tadi akan memberikan kasihnya, memberikan perhatiannya, nusrah, bantuannya. Tamam? Maka yang dimaksudkan adalah ghayah, bukan mabda'. Itu contohnya, wahai amirul. Tamam? Wa yarja' ila guntur. Kan? Karena fi hadal makan yani la yaqra' hadal kitab. Wa yuradu minhu ghayatuh. Summa in urida murida dhalika ka muridil in'am, fa sifatu zatin. Tamam? Wa in urida al-fa'ila kal mun'im, fa sifatu fi'lin. Jadi kalau dimaksudkan tadi dengan makna in urida murida dhalika ka muridil in'am, jadi kan sifat rahmah tadi, ar-rahmah tadi adalah, ataupun rahman dengan rahim tadi dengan makna kalau disebutkan dengan maksud muridil in'am, yang berkehendak untuk memberikan nikmat, maka dia jadi sifat zat. Kalau dimaksudkan tadi dengan fa'il,
dengan fa'il, kal mun'im, iaitu sebagai pemberi nikmat, maka dia nama sifatu fi'lin. Nah, sifatu fi'lin. Cuba tengok dia beza. Jadi kata beliau, in fussirat ar-rahmatu bi iradatil in'am, kata Maulana Syekh Jamal, kalau ditafsirkan ar-rahmah tadi dengan makna iradatul in'am, dia berkehendak untuk memberikan nikmat, maka dia kembali kepada sifat iradah. Jadi ar-Rahman dengan ar-Rahim tadi akan kembali kepada sifat iradah, karena dia berkehendak untuk memberikan nikmat. Tamam? Takunu sifatun lizzat, maka dia jadi sifat kepada zat. Amma in urida bihal fi'lu, tapi kalau diniatkan dia dengan perbuatan memberi nikmat tu, bukan berkehendak aja, dia yang memberikan nikmat, perbuatan tadi berlaku, takunu min sifatil af'al, maka dia jadi sifat af'al. Baik, wal farqu baina sifatiz zat wa sifatil af'al. Apa beza antara sifat zat dengan sifat af'al? Anna sifataz zati, sifat zat la yasihhu an yusafa ta'ala bididdiha. Nah, sifat zat, sifat ni alif ta tu apa dia, Wildan? Asliyah. La, bi anna sifati kan, bi anna sifata. Asliyah kan zaidah apa ni Ali Najmi? Kalau Ustaz baca sifati. Jadi alif ta tu alif ta yang muannas salim. Beza dengan bait, dengan mayit. Kalau mayit dia jamak jadi amwat, jadi jamak taksir. Tamam? Al-bait jadi al-abyat ataupun al-buyut. Tamam? Dia tak jadi balik semula kepada jamak taksir. Dia tidak jadi apa ni, tak jadi tak pula, tak asli tu. Tak dia tu. Tamam? Kalau saut, al-aswat. Tamam? Ini kalau ni sifat ni tak ni alif tak ni zaidah. Okay. Anna sifatiz zati la yasihu an yusafa ta'ala bididdiha. Jadi tidak boleh untuk disifatkan Allah Ta'ala dengan didnya, dengan lawannya. Lepas tu saya lebih kepada mazhab. Maknanya kalau bacaan kitab Dardir, Imam Dardir ni adalah membaca kitab Imam Dardir, bukan Mukhtasar Dardir. Nah, jadi kalau ada orang buat kitab Mukhtasar dan seumpamanya, yang seeloknya baca tu kitab Imam Dardir. Karena syarahan Imam Dardir ni kalau kata diikhtisarkan, saya pun tak tahu nak ikhtisar tak mana kalam dia. Kalamnya fi ghayatil ahammiyah, semuanya penting. Nah, ini disebut oleh beliau. Walaupun perbahasan permulaan ni pada lughah dan seumpamanya, tapi sebenarnya memberikan kepada murid tadi dengan kefahaman sepatutnya. Ya in uridal fa'il, kalau ambil betul tadi, itu kalau sifatul zat. Sifatul zat, apa beza sifatul zat dengan sifatul fi'il? Sifatul zat, dia tidak boleh untuk disifatkan Allah Ta'ala dengan didnya, dengan lawannya. Contoh Allah Ta'ala murid. Tamam? Boleh tak kita kata Allah Ta'ala ghairu murid? Tidak berkehendak. Tak boleh. Contoh kal-hayy. Contoh al-hayy, al-alim, al-sami', al-basir. Jadi al-hayy kita tak boleh letak dengan lawannya. Jadi kita boleh tengok dalam nama Allah yang 99, kita boleh tengok nama ni asma'uz zat ke, ni asma'u al-af'al. Tamam? Kalau asma'uz zat, maka dia tidak boleh, dia minta maaf. Sifatuz zat ke sifatul af'al? Kalau sifatuz zat, maka dia tidak boleh ada didnya. Lawannya tadi dia akan jadi mustahil. Kalau hayy, boleh tak dengan didnya, lawannya, maksudnya mayit. Tak, mustahil. Alim, lawannya jahil. Sami', maksudnya ghairu sami'. Basir, ghairu basir. Ama. Nah, gelak apa macam apa ni Ali Najmi?
Ama sifatul af'al, manakala sifat af'al pula fa yasihhu an yusafa bididdiha. Sifat af'al pula boleh letak dengan didnya, dengan lawan. Dia gelak apa tu? Dia gelak apa? Dia gelak tadi tu sami', tiba-tiba ghairu sami'. Jadi bersifat dengan, dia boleh disifatkan dengan lawannya. Contoh kal mu'izz, Allah Ta'ala mengagungkan sesuatu, boleh tak sebutkan Allah muzil, yakni menghinakan sesuatu? Boleh. Allah qafid, maka boleh tak kita letak dengan Allah rafi' dengan sesuatu? Boleh. Rafi' boleh tak Allah Ta'ala khafid dengan sesuatu? Lawan bagi tadi. Boleh. Ada faham? Itu beza antara sifatu al-af'al dengan sifatu az-zat. Jadi kalau dimaksudkan dengan murida zalika ka muridil in'am, maka dia sifatu az-zat. Kalau dimaksudkan dia dengan fa'il, perbuatan tadi, maka dia adalah sifatu fa'il. Wa qaddama ar-rahman li'annahu qassun bihi ta'ala. Kenapa didahulukan ar-rahman dalam bismillahi ar-rahmani ar-rahim? Kenapa ar-rahman didahulukan? Li'annahu qassun bihi ta'ala. Hadha qas. Itu didahulukan. Iz, ini ta'lil. Ta'lil kata dia qas. Iz la yutlaqu ala ghairihi. Kerana dia tidak diitlakkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu ablagh. Yang kedua, li'annahu ablagh. Itu dua sebabnya. Kerana dia yang paling baligh. Baligh kenapa? Kerana ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ghaliban. Ada ghaliban tu. Tambahan mabna ataupun pembinaan pada sirah itu menunjukkan tambahan pada makna. Seperti qata'a dengan qatta'a, kerana ada tambahan tu. Tapi ada bisyuruti salasah. Jadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ni dia dengan 3 syarat. Sebab tu disebut ghaliban, kata ulama. Biasanya kalau tambah mabna maka akan menunjukkan ada tambahan makna. Boleh? Dan dia dengan 3 syarat. Alla yakuna fi sifatil jibilliyah. Dia bukan pada sifat jibilli. Sifat tabi'i. Mislu syirah wa syarah. Ini sama. Syirah dengan syarah, walaupun ada perbezaan pada makna, pada mabna, tetapi maknanya sama. Dia tidak ada maksudnya dengan ablagh. Jadi tak ada. Syarah tadi itu lebih baligh daripada syirah. Fa innal awwal ablagh ma'a qillati hurufih. Alla yakuna fi sifati al-jibilliyah. Saya minta maaf. Yakuna fi sifati al-jibilliyah mislu syirah wa syarah. Fa innal awwal ablagh ma'a qillati hurufih wa alla yakuna sifah musyabbah. Kata Syekh di sini, ini contoh kata sifat jibilliyah. Kalau sifat jibilliyah dia tidak memberi maksud ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ghaliban. Karena kalau kata pada sifat jibilliyah, maka dia tidak lagi mengambil kaedah tadi. Kaedah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena bagi sifat jibilliyah, sifat jibilliyah adalah sifat tabi'i. Syirah ni maksudnya seorang yang bersifat tamak. Jadi kalau syirah dengan syarah, maka syirah lebih kuat lagi sebenarnya. Syirah lebih kuat daripada syarah. Lebih baligh daripada syarah. Kenapa? Walaupun hurufnya kurang. Yang kedua, wa alla yakuna sifatu musyabbah, yakuna sifatan musyabbahatan. Jadi dia tidak boleh jadi pada sifat musyabbah. Mislu hazir wa hazir. Jadi hazir lebih kuat lagi daripada hazir. Wa an yakuna mushtaqqan, dan dia mesti daripada mushtaq, yakni yang ada kata pecahan. Walizalika la ziyadata fi ma'na zaman wa zaman. Li'adam ishtiqaq, karena tidak ada ishtiqaq. Zaman tidak ada ishtiqaq daripada mana-mana kalimah, maka zaman dengan zaman, ada alif dengan tidak ada alif, sama saja maknanya. Tidak ada dipanggil mubalaghah pada zaman. Kalau zaman ada alif, maksudnya zaman dia lagi panjang lagi. Tak, sama saja maknanya. Jadi kalau dia kena daripada mushtaq, daripada yang mushtaq. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim daripada tadi apa dia? Rahuma.
daripada rahuma ataupun daripada rahima. Jadi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan sifat jibilli, dan dia juga bukan daripada sifat musyabbahah, dengan makna wa la yakuna sifat musyabbahah mislu hazir wa hazir, seperti yang dicontohkan oleh Syekh, sebahagian sifat musyabbahah yang asalnya sifat musyabbahah. Tamam. Dan dia juga pula dia mesti dalam keadaan mushtaq, dan ini pun mushtaq. Tamam. Iz ma'nahu, jadi makna bagi Ar-Rahman tadi adalah pada al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami kamman wa kaifa. Nah, ini kerana makna bagi Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jala'ilin ni'am, iaitu yang memberikan nikmat dengan nikmat yang besar, yang agung. Kamman wa kaifan, dengan kuantiti dan kualitinya. Bi khilafir rahim, berbeza dengan rahim, fa inna ma'nahu al-mun'imu bi daqaiqiha kadzalik. Kadzalik dengan makna kamman wa kaifa. Nah, iaitu yang memberikan nikmat dengan nikmat yang halus-halus, nah, sama ada kuantitinya dan kualitinya. Wa jalailun ni'am usuluha, makna jalail maksudnya usulun ni'am, kal wujud, seperti wujud, iman, afiyah, rizq, aql, sam', basar wa ghairi dhalik. Itu dipanggil usulu an-ni'am. Wa daqaiquha furu'uha. Daqaiq dengan makna furu'un ni'am, kal jamal. Jadi kalau wujud, seorang tadi wujud pun dah dikira dapat usul dah kepada nikmat, kemudian diberi pula dengan jamal, cantik. Dia ada dan dia cantik. Itu hadza ziyadah, dipanggil bonus. Nah, iman, ada iman saja pun dah memadai dah, kemudian ditambah pula imannya, kasrah ziyadatil iman, ataupun ada halawah pada iman. Hadza daqaiq, itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Kemudian ada afiah, kesihatan. Kesihatan saja secara umumnya sihat, alhamdulillah, tapi ada sakit pada bahagian lain, contohnya tak, dengan hufurul afiyah, diberi kesihatan yang sempurna. Itu kan daqaiq, maksudnya furu' bagi nikmat tadi. Rezeki, dia bagi rezeki, semua orang dapat rezeki, tapi diberi dengan rezeki yang luas. Rezeki yang luas tu bonus maksudnya. Rezeki saja semua dapat rezeki. Nah, selagi mana orang tu masih hidup, bermakna dia masih dapat rezeki. Nah, ketika mati saja baru diputuskan rezekinya daripada dunia. Jadi cuma berbeza, orang ni kaya, orang ni besar, orang ni rezekinya murah, orang ni sukar sikit dapat rezeki, tapi dia masih hidup. Maksudnya masih ditetapkan rezeki baginya, diletakkan rezeki baginya, cuma dapat bonus dengan sa'atir rizq, rezekinya luas. Diqqatil aql, orang semua ada akal, al-insan hayawan natiq, tapi ada orang yang diberikan khusus oleh Allah Ta'ala dengan akalnya yang bijaksana. Diqqah, halus pemikirannya, mendengar, orang ni dengar, dan dia diberi dengan pendengaran yang tajam, hidati as-sam'i wal basar wa ghairi dhalik. Itu maksudnya. Tamam? Jadi jalailun ni'am ataupun disebut dengan usulun ni'am adalah daripada sifat Ar-Rahman, manakala daqaiqun ni'am daripada sifat Ar-Rahim. Jadi maknanya wal ma'na annahu ta'ala, dimaksudkan sini min haitsu innahu mun'imun bi jalailin ni'am. Jadi Allah pada sudut namanya diletakkan dengan yang memberikan nikmat dengan nikmat yang usul, maka dia dinamakan dengan Rahman. Wa min haitsu innahu mun'imun bi daqaiqiha yusamma ar-rahima. Dan pada sudut dia memberikan nikmat pada nikmat yang furu', yang halus, maka dinamakan dia dengan ar-rahim. Tamam? Jadi insya-Allah pertemuan akan datang kita akan mula masuk bait yang pertama. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul mashhur bid-dardiri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan bertemu pada pengajian akan datang. Yaqulu raji rahmatil qadiri. Dan insyaAllah kita berdoa moga dapat diselesaikan kitab ini insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.